Okey, kita lihat pula apakah dia separuh hayat. Anda pernah belajar dan mempelajari tentang separuh hayat ini ketika di tingkatan 3 dalam bab radioaktif. Okey, jadi sekarang mari kita membuat sedikit ulang kaji dan mendalami tentang separuh hayat ini. Okey, kita tengok definisinya. Separuh hayat ialah masa. Ini adalah keyword yang penting yang diambil untuk separuh. Okey, separuh maksudnya setengah daripada bilangan asal nukleus, okey, bagi suatu sampel radioaktif yang mereput. Jadi simbolnya untuk separuh hayat dia berkaitan dengan masa, jadi T. Okey, berkaitan dengan masa. Dan separuh, apabila separuh jadi 1/2. Inilah yang kita kenali sebagai separuh hayat. Okey, T1/2. Dan dia adalah separuh daripada bilangan asal. Jadi apabila separuh, okey cikgu, kita ambil satu contoh lah yang lebih mudah untuk anda faham. Okey, contohnya bilangan asal dia ialah 200. Okey, jadi separuh daripada 200 maksudnya 200 bahagi dengan 2. So 200 bahagi dengan 2 kita akan dapat 100. Separuh daripada 100 pula ialah 50. Separuh daripada 50 pula ialah 25. Maksudnya kita bahagi 2 dan bahagi 2. Jadi dalam tempoh ini yang sebelum perebutan ini ya. So daripada 200 nak menjadi 100 ini adalah satu separuh hayat. Daripada 100 menjadi separuh iaitu 50, ini adalah satu separuh hayat. Dan juga daripada 50 ke 25 iaitu separuh daripadanya juga adalah satu separuh hayat. Jadi daripada 200 hendak menjadi sehingga 25% setelah perebutan berlaku, okey, merebut daripada 200 hingga 25, okey, maaf. Okey, so dia memerlukan dia telah berlaku 3 separuh hayat. Okey, jadi kita boleh dapatkan tempoh masa tersebut, okey, dengan mendarabkan setiap masa dengan 3. Okey, sebab ada 3 kali ganda, 3 kali perebutan berlaku. Okey, jadi inilah dia separuh hayat yang mana digunakan oleh saintis untuk mengkaji usia sesuatu objek ataupun sesuatu fosil. Okey, dengan mencari berapakah separuh hayat dan kita darabkan dengan tempoh masa. Okey, ini pula adalah salah satu contoh yang kita boleh gunakan untuk menghitung ataupun menentukan usia, menganggarkan usia bagi sesuatu batu. Okey, ini adalah satu batu granit yang mengandungi natrium uranium. Jadi dalam batu ini terdapat banyak uranium lah. Okey, ada banyak sebelum berlaku perebutan. Kemudian ianya akan mengalami rebutan radioaktif secara rawak, secara spontan dalam tempoh masa berjuta-juta tahun. Okey, mengikut separuh hayatnya. Dan akhirnya ini adalah uranium ini adalah nukleus induk ya. Kemudian apabila merebut menjadi nukleus anak. Okey, dan PB ini yang cikgu gunakan pink ini, PB ini adalah nukleus anak yang terbentuk selepas berlaku perebutan. Okey, manakala uranium ini kekal masih ada tetapi bilangannya sudah berkurangan. Jadi inilah dia maksud separuh hayat. Okey, bagaimanakah untuk menerangkan tentang uranium menjadi plumbum? So cikgu nak share di sini. Ini adalah proses perebutan uranium. Okey, daripada uranium 23892 yang ada di dalam, yang boleh ditemui di dalam batu ketika pembentukan batu berjuta-juta tahun dahulu. Okey, kemudian berlaku perebutan radioaktif selepas beberapa juta tahun sehinggalah menjadi plumbum yang stabil. Macam kita dah pelajari tadi, rebutan radioaktif akan berlaku daripada tidak stabil, okey, menjadi stabil. Okey, jadi apabila sudah stabil, rebutan akan berhenti di sini. Jadi sepanjang perebutan ini berlaku, banyak radioaktif yang telah pun dibebaskan. Okey, jadi kita boleh ini dapat menerangkan tentang ini. Okey, jadi mungkin akan ada baki uranium lagi dan uranium ini akan
meneruskan proses reputan ini sehinggalah mencapai plumbum yang stabil. Okey, jadi jom kita lihat apakah hasil akhir pereputan daripada uranium yang tidak stabil, uranium 238 yang tidak stabil menjadi plumbum 206 yang paling stabil. Okey, jadi hasilnya kita akan dapat alfa sebanyak 1. Okey, cikgu gunakan pen warna pink untuk alfa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ada 8 alfa yang telah pun dibebaskan, yang dihasilkan. Okey. Yang seterusnya pula beta. Bilangan beta yang telah pun dibebaskan, dipancarkan ialah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara untuk gamma, kita boleh nampak kat sini, gamma dipancarkan bersama-sama dengan beta. Okey. Ada 2 sahaja gamma. Okey, gamma pun kita tahu kan paling bahaya sebab dia kuasa penembusan paling tinggi. Okey, dan frekuensi dia pun tinggi, sangat tinggi. Okey, jadi ini adalah hasil pereputan uranium 238 yang tidak stabil menjadi plumbum 206 yang stabil. Okey, jadi ini adalah menerangkan bagaimana uranium menjadi plumbum yang lebih stabil, boleh berlaku pereputan dan menyebabkan bilangan uranium di dalam batu granit semakin berkurang, tetapi bilangan plumbum iaitu nukleus anak semakin bertambah. Okey, dan kita simpulkan penerangan tentang ini di dalam carta ahli yang cikgu nak tunjukkan di sinilah, peta ahli. Okey, kita nak tengok dulu apakah sebenarnya yang berlaku. Okey, uranium 238 ini terperangkap semasa pembentukan batu berjuta-juta tahun dahulu. Oleh itu, uranium berlaku reputan secara rawat dan spontan, okey, dan menjadi plumbum 206 yang stabil. The keyword di sini adalah stabil. Okey, tetapi proses pereputan ini memakan masa yang lama. Kenapa lama ya? Kenapa panjang masa dia? Kerana kadar reputan bagi uranium 238 ini adalah perlahan, slow. Macam anda lah bawa motor slow, maka bawa kereta perlahan, maka ambil masa yang lama lah untuk sampai ke destinasi kan. Okay, sama juga di sinilah, kadar pereputan dia perlahan, very slow. Jadi masa panjang untuk mereput menjadi plumbum 206 ini. Jadi daripada tempoh masa ini, kita boleh tentukan usia batu tersebut. Jadi bagaimana kita nak tentukan usia batu tersebut? Berdasarkan nisbah. Okay? Jadi macam mana kita nak dapatkan nisbah dia? Kita perlu mendapatkan nisbah, okay? Nisbah plumbum. Okay, cikgu gunakan singkatannya plumbum 206 ini nisbahkan kepada uranium 238. Okay, jadi semakin tinggi nisbah ini, jadi semakin tinggi jugalah usia batu tersebut. Jadi kita boleh hitung usia batu berdasarkan nisbah ni. Okey, dan cikgu nak terangkan juga apakah dia radioisotop. Radioisotop sebenarnya adalah isotop, okey, iaitu uranium, contohnya uranium 238, dia yang mempunyai nukleus yang tidak stabil, okey, tetapi dapat memancarkan sinaran radioaktif. Okey, hasil daripada reputan. Jadi radioisotop ini adalah gabungan, okey, gabungan daripada perkataan radioaktif campur dengan isotop. So jadilah radioisotop. Okey, sekarang apakah maksud keaktifan? Keaktifan ini ialah reputan per saat, di mana dalam masa 1 saat berapakah bilangan zarah radioaktif yang dipancarkan. Mungkin alfa, beta ataupun gamma. Okey, dalam masa 1 saat. Dan itu ialah keaktifan. Bila kita sebut tentang keaktifan. Okey, dan di sini juga cikgu nak sharekan tentang beberapa radioisotop dan juga separuh hayatnya. Kita lihat di sini ya, antara yang tinggi separuh hayatnya ialah uranium 238, iaitu 5,000 juta tahun. Okey, uranium memerlukan 5,000 juta tahun bagi setiap pereputan, iaitu menjadi separuh daripada nilai asalnya. Okey, sementara uranium 235 adalah lebih pendek masanya, iaitu 300 juta tahun.
Sementara karbon 14, karbon 14 iaitu sebanyak 5,700 tahun, dan karbon 14 ini biasanya digunakan untuk menentukan usia bahan fosil ataupun usia fosil, iaitu mungkin tulang-tulang yang kita jumpa di dalam tanah ataupun batu. Okey. Dan seterusnya, cobalt 60 yang biasa kita gunakan dalam perubatan untuk membunuh sel-sel kanser, separuh hayatnya adalah 5 tahun. Okay, dalam masa 5 tahun berlakulah perebutan sehinggalah nilainya menjadi separuh daripada nilai asal. Okay, iodine 131 juga ialah biasanya digunakan dalam perubatan untuk thyroid. Okay, 8 hari. Dan akhirnya natrium 24 yang cikgu nak share hari ni, ialah separuh hayatnya ialah 15 jam, antara yang paling rendah antara yang saya sharekan, dan biasanya digunakan juga dalam bidang perubatan untuk mengesan tumor otak. Okey, ini antara contoh-contoh radioisotop yang mempunyai separuh hayat yang panjang dan juga separuh hayat yang lebih pendek. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat memahami dengan lebih jelas tentang separuh hayat dan juga bagaimana nukleus radioaktif belum reput dan telah reput punya pecahan. Okey. Okey, kita lihat dulu separuh hayat yang pertama. Biasanya kita akan bermula dengan asal. Okey, kemudian akan mereput kali yang pertama menjadi separuh, dan ini adalah berlakunya separuh hayat, iaitu T1/2 sekali separuh hayat. Kemudian mereput lagi dan menjadi T1/2. Mereput sekali lagi, berlaku pereputan dan menjadi separuh hayat yang ketiga. Kemudian mereput lagi separuh hayat yang keempat, dan akhirnya separuh hayat yang kelima. Okey, ini adalah contohlah sehingga 5 kali separuh hayat. Okey, jom kita lihat dulu macam mana keadaan asal. Okey, dalam keadaan asal, cikgu akan gunakan simbol N. N ini stand for nucleus. Okey, nucleus, yang mana dalam nucleus kita ada proton dan neutron. Okey, yang mana masih belum reput lagi sebelum reputan. Jadi di sebelum reputan, jadi tidak ada sebarang reputan berlaku, maka kita gunakan sifar NO, iaitu asal je, original je. Okey, NO. Okey, kemudian berlaku reputan kali yang pertama. Jadi apabila berlaku reputan daripada, okay, cikgu tunjuk satu bulatan ni contohnya full NO. Kemudian apabila berlaku reputan satu separuh hayat, bermaksud separuh telah pun mereput. Okey, yang mereput ni cikgu gunakan pen yang berwarna merah ya. Okey, so separuh mereput. Okey, yang dilorikkan ni maksudnya telah pun mereput dan tinggallah separuh lagi. Jadi ini adalah setengah daripada NO. Ini adalah setengah daripada N. Okey, ini adalah separuh daripada nilai asal yang belum lagi reput. Okey, belum reput ya, setengah. Jadi di sini cikgu akan tulis 1/2 daripada NO. Okey, 1/2 saja. Okey, kemudian kita tengok pereputan berlaku sekali lagi menjadi 2T/2. Okey, yang mana apabila berlaku sekali lagi, jadi kita boleh dapati di sini ya, 1/2 tadi daripada NO tadi telah pun mereput sekali lagi. So apabila kali kedua, cikgu tulis kat sini 2. Okey, 2 kali ganda. Jadi ini bermaksud telah pun berlaku pereputan kali kedua dan tinggal 1/4 saja. Okey, jadi daripada setengah ni, okay, kita boleh tutup. Yang dah reput ni kita tutup. Okey, tinggal ni je tadi kan. Kemudian berlaku sekali lagi pereputan, maksudnya separuh lagi telah pun mereput. Jadi separuh daripada setengah adalah suku 1/4. Dan 1/4 ini lagi juga telah pun berlaku pereputan lah. Okey, jadi kita boleh nampaklah 1/4 daripada sedia ada kan. Okey, sebab itulah di sini pun cikgu dapat 1/4. Yang belum reput tinggal 1/4 daripada nilai asal NO. Okey, jadi ini yang belum mereput.
Okey, seterusnya untuk kali ketiga pula, okey, kita gunakan separuh daripada nilai asal tadi. Okey. Tapi telah berlaku perebutan sebanyak 3 kali. Jadi 1/2 kita kuasa 3. Jadi kita akan dapat 1/8. Sebab 2 kuasa 3. Okey, di sini ya. 2 kita kuasa 3. Okey, kita dapat 8 kan. Okey, jadi kita akan dapat 1/8 NO. Okey, macam mana kita nak explain ni? Okey, jadi sekarang ini kita tutupkan ni. Okey. Ini saja yang tinggal tadi. Betul kan? Ini saja yang tinggal after 2T setengah tadi. Okey, jadi sekarang ini separuh kali yang ketiga. Okey, maaf. Untuk kali yang ketiga ni pula, okey, dia dah jadi lagi separuh lagi hilang. Jadi setengah daripada 1/4 tadi adalah 1/8. Okey, jadi 1/8 ini juga telah pun mereput dan menjadi nukleus anak dia. So, tinggal ini sahaja. Okey, 1/8 ini yang belum reput lagi. 1/8 daripada NO nilai asal. Okey, faham ya? Okey, kita terus tengok pula untuk T 4 separuh hayat. 4T 1/2. Okey, sama juga setengah daripada nilai asal tadi. Okey, telah hilang tapi sebanyak 4 kali ganda. Okey, dan 1/2 kuasa 4 kita dapat 1/16 NO. Okey, sama juga di sini kita ingat tunjuk Okey, tadi selepas 3 separuh hayat, okey, tinggal banyak ni saja, iaitu 1/8 daripada nilai asal. Kemudian sekali lagi berlaku pereputan dan menjadi separuh telah pun mereput dan tinggal lagi separuh. Okey, so yang warna merah ni cikgu lorikkan sekali lagi dan tinggal banyak ni saja. Ini adalah 1/6 daripada NO, iaitu nilai asal. Okey, 1/6. Okey. Sinilah. Dan kali yang kelima pula 1/2 daripada nilai asal sebanyak 5 kali menjadi 1/32 nilai asal. Okey, dan ini last yang nak tunjuk. Okey, tadi tinggal banyak ni, kemudian jadi lagi separuh lagi hilang. Okey, separuh lagi hilang. Berlaku perebutan dan tinggallah ini sahaja yang belum reput. Selepas 5 separuh hayat. Ini sahaja. Okey? Okey, dan ini adalah 1/32 daripada nilai asal. Okey. Faham ya? Separuh, separuh dan separuh. Okey. Ini adalah yang belum reput. Yang belum reput. Okey, sekarang kita boleh cuba untuk hitung pula berapakah bilangan nukleus radioaktif yang telah mereput. Okey, untuk asal yang telah mereput adalah sebanyak tidak ada. Okey, jadi yang mereput adalah sifar lah. Okey, sementara untuk yang kali pertama berlaku pereputan, nilai asal tadi kita perlu tolak dengan separuh daripada nilai asal sebab separuh je yang mereput. Jadi kita dapat 1/2 daripada reputan. Okey. Setelah itu kita tolak lagi untuk kali kedua punya reputan. Okey, kita tolak dengan 1/4 saja yang tinggal tadi kan. So kita tolak dengan 1/4 NO. Sebab ni saja yang tinggal. Okey, jadi bermaksud jumlah yang telah mereput banyak. So jadi 3/4. Asalnya tadi macam cikgu tunjuk tadilah. Okey, asalnya hanya setengah saja yang telah pun reput. Kemudian kita tambah lagi yang reputan. Jadilah 3/4 daripada nilai asal yang telah mereput. Banyak tu kan. Jadi 3/4. Okey, kemudian kali ketiga pula mengalami reputan. Jadi nilai asal tolak dengan 1/8 NO yang belum mereput. So kita dapat kat sini 7/8 NO. Maksudnya yang telah mereput menjadi lebih besar nilainya. Okey, di sini. Okey, kita boleh lihat.
di sini tidak ada berlaku. Susah juga. Okey, di sini yang warna merah ni. Okey, yang berwarna merah ni semua telah pun reput. Jadi semakin bertambah besar yang telah mereput. Okey. Okey, kemudian NO tolak pula dengan 1/16 lebih kecil. Okey, so dekat sini kita akan dapat 15/16 daripada nilai asal. Okey, so pada waktu ini di sinilah makin besar nilai yang telah mereput. Makin lama makin banyak yang sudah mereput. Dan tolak 1/32 NO. Akhirnya kita dapat 31/32 daripada nilai asal. Wow. Okey, daripada segi bilangan macam ni, kita boleh nampak lihat. Okey, yang dah reput cikgu warnakan warna hitam. Maksudnya dah mereput, totally mereput. Okey, untuk yang asal tidak ada sebarang pereputan. Jadi kekal warna putih semuanya. Okey. Okey, untuk yang selepas separuh hayat yang pertama, maka jika dekat sini ada 32, okey, cikgu akan tuliskan perbezaan sikit kat sini. Kat sini 32. Jadi di sini ada 32, kita separuh daripada 32, kita bahagi 2. So kita akan dapat 32 bahagi 2, 16. So hanya tinggal 16 sahaja yang belum mereput. So yang warna hitam ni semuanya telah totally mereput. Separuh masih lagi putih, 16. Okey? Okey. Kemudian yang tadi tu dah mereput, jadi cikgu terus gelapkan sebab dah memang tak ada. Okey, dah mereput dah. Dah jadi nukleus anak. Okey. Kemudian tinggal 16. 16 tadi ni juga bahagi pula dengan 2. So kita dapat 8. Okey, tinggal 8 sahaja. So 8 mereput, 8 lagi masih belum mereput. Okey, kemudian sebanyak 7/8 telah mereput tadi kan. Jadi ini adalah 7/8 lah. 7/8 daripada 32. Okey. Okey, tinggal banyak ni je tadi kan. Okey, tinggal 8. Jadi 8 ini pula kita bahagi separuh. So tinggallah 4 sahaja. Jadi yang 4 ni mereput. Separuh daripada 8 tadi. Tinggallah 4. Okey, di sini pula cikgu colourkan yang telah pun totally mereput. Okey, yang warna hitam ni. Semuanya kita anggap dah mereput sepenuhnya. Okey, tinggallah 4 sahaja. 4 ketul ini sahaja. So 4 ketul ini pula mereput lagi. Kita bahagi lagi 2. Tinggal separuh je. Jadi tinggallah 2 sahaja. Okey, 2 ni mereput. Tinggal 2. Dan gambar baca yang terakhir ni, semua ni telah berlaku reputan. Okey. Dan akhirnya tinggal 2 sahaja. Dan 2 ini kita bahagi lagi separuh daripada 2. Dan jadi 1. Bermaksud 1 lagi telah pun mereput. Dan tinggallah 1 sahaja. Okey. Selepas 5 kali pereputan berlaku. 5 kali separuh hayat. Dan inilah yang berlaku. Daripada asal 32 menjadi 1. Daripada kosong yang telah pun mereput menjadi 31/32 telah mereput. Hanya tinggal 1 sahaja yang belum reput. Okey, jadi cikgu harap dengan penerangan ini anda dapat faham dengan lebih jelas konsep separuh hayat. Okey. Jadi, cikgu nak terangkan tentang formula supaya anda mungkin lebih mudah untuk gunakan. Okey, untuk formula cikgu guna tadilah. Jadi 1/2 N. Okey, NO. Jadi dekat sini N besar iaitu bilangan nukleus yang belum mereput. Okey, yang belum mereput adalah N besar. Okey, kita tak sentuh apa-apalah. Okey, jadi sama juga dengan nilai asal NO 1/2. Kita buat kuasa. Okey, kuasa
iaitu yang macam cikgu cakap tadilah, ini adalah untuk bilangan separuh hayat. Kalau 2 kali, so 2 lah. Kalau 3 separuh hayat, 3. Kalau 4 separuh hayat, maksudnya 4 kali berlaku perebutan, maka kita perlu tulis 4 dekat N ini. Okey, jadi untuk mendapatkan berapakah bacaan bagi bilangan nukleus yang masih tinggal, yang belum lagi merebut. Okey, jadi kita akan dapat nilainya. Yang makin lama akan makin kecil dan makin kecil. Maksudnya yang tinggal sedikit. Okey, jadi dekat sini untuk menerangkan dengan lebih jelas, okey, bilangan asal nukleus ialah NO, original. Bilangan separuh hayatnya adalah N kecil. Kita tengok berapa kali perebutan. Dan separuh hayat bahan sumber radioaktif adalah 1/2. Okey, dan cikgu nak share juga, jika sesuatu separuh hayat bagi sesuatu objek ini ialah 2 minit. Okey, 2 minit. Sedangkan proses perebutan itu berlaku daripada nilai asal sehinggalah ke akhirnya ialah selama 20 minit. Jadi berapa kalikah separuh hayat? Okey. Jadi macam mana kita nak hitung jumlah? Okey, ini adalah masa dan ini adalah separuh hayatnya. Jadi kita nak hitung berapa kali separuh hayat yang berlaku. Jadi kita boleh gunakan formula inilah. Okey. T ini kita bahagikan dengan 1/2. Jadi dalam masa 20 minit, minit tadi kita boleh bahagikan dengan 2 minit. So kita dapat 10. Jadi ini bermaksud ada 10 kali separuh hayat dalam masa 20 minit. Okey. Jadi kita boleh masukkan juga dalam formula supaya mudah untuk anda menghitung nilai N, iaitu kalau diberi nilai T, iaitu berapakah sepanjang rebutan berlaku daripada asal hingga ke akhir. Jadi ini adalah T, masa keseluruhan. Kita boleh bahagikan dengan nilai separuh hayat bagi radioisotop itu. Jadi so kita boleh gunakan formula ini dan seterusnya kita bahagi dengan NO. Maksudnya setengah NO dan ini adalah N. Cikgu besarkan untuk nilai N tadi. Okey, kita boleh gunakan macam ni untuk soalan seterusnya. Di sini cikgu nak share tentang graf lengkung bagi berputan radioaktif. Di sini cikgu ada lakarkan 2 graf. Okey, kita mulakan dengan graf yang pertama dahulu. Okey, kita mulakan dengan paksi Y. Paksi Y ini adalah N. Okey, iaitu nilai nukleus. Okey. Dan seterusnya melawan T, iaitu masa. Okey. Kita tengok yang pertama sekali, iaitu sebelum berlaku perebutan. Jadi nilainya adalah nilai penuh lah. Jadi ini adalah NO original punya. Okey, sebelum berlaku sebarang rebutan. Okey, kemudian berlaku rebutan. Apabila berlaku rebutan, jadi berlaku dia menjadi separuh sahaja nilai. Okey, separuh nilai ini adalah di tengah-tengah. Okey, tengah-tengah. Jadi ini adalah bacaan selepas berlakunya rebutan kali pertama. Okey, jadi cikgu gunakan NO/2. Okey, bermaksud 1/2 NO di sini. Okey, sama juga dengan NO/2. Janganlah keliru pula. Okey, kalau 1/2 kuasa 2 NO, maksudnya kali kedua rebutan berlaku, jadilah NO/4 dan seterusnya. Okey. Okey, so 2 di sini. Okey, jadi di sini kita akan dapat bacaan berapakah masa dia. Jadi kita bolehlah dapatkan bacaan di sini. Okey, sebab ini adalah masa kan. Dan ini adalah separuh hayatnya. Pertama, di sini 0 lah. Okey. Okey, kemudian berlaku lagi rebutan kali seterusnya. Jadi cikgu pun ambil separuh lagi. Di sini setengah. Okey, guna pen hijau Okey, di sini adalah rebutan, hasil rebutan yang kedua. So ini adalah N4.
Dah jadi lagi. Dah tinggal suku. Tadi setengah. Ni suku. Okey, kemudian kita nak dapatkan berapakah bacaan separuh hayatnya. Jadi berlaku reputan ini. Ini adalah masanya. Jadi ini adalah separuh hayat yang kedua. T1/2. Okey, jelas ya? Okey, kemudian cikgu gunakan pen yang warna pink pula. Okey, pink ini daripada suku tadi pecah lagi separuh. Okey, kita pecah separuh. Dia jadi dekat sini tengah-tengah dia. Okey, ni jadi kat sini jadi kali ketiga kan? Okey, 3 kali dah mereput ni. So dia jadi NO 2 kuasa 3 jadi 8. 1/8. Okey, 1/8 daripada nilai asal. Jadi NO/8. Okey, kita jadi separuh lagi. Gunakan pembaris anda. Okey, kita dapat. Ini adalah bacaan kali ketiga masanya untuk separuh hayat yang ketiga. Jadi kalau ditanya soalan berapakah separuh hayat selepas berlaku kali ketiga, okay, kita boleh ambil saja bacaan di sini. Ataupun kalau soalan tanya berapakah nilai yang belum mereput, nilai nukleus yang belum mereput, jadi kita boleh dapatkan bacaan di sini. Kita ambillah bacaan di sini berapa nilainya. Mudah saja kan? Okey. Yang seterusnya pula adalah untuk perbandingan dua lengkung. Okey, dua lengkung. Jadi lengkung yang pertama cikgu gunakan pen warna merah. Lengkung yang kedua cikgu gunakan pen yang warna hijau. Dan untuk penunjuk cikgu gunakan pen warna biru. Okey. Ini adalah nilai asal masing-masing sama iaitu NO. Okey. Dan graf sama juga, dia adalah graf N nukleus melawan T iaitu masa. Dan ini adalah sifar. Dan ini adalah bacaan bagi masa. So kita boleh dapatkan nilai separuh hayat. Sementara ini adalah nilai untuk dapatkan bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput. Okey. Okey. Kemudian kita boleh lihatlah apa yang berlaku. Okay, cikgu gunakan pen warna merah ya. Okey, untuk tentukan separuh. Okey, separuh di sini 6.6 jadi 3.3. Okey, kat sini. So ini warna merah. NO/2. Okey, so cikgu gunakan pen warna merah. Oops. Dan seterusnya lurus kat sini. Jadi yang warna merah ni adalah separuh hayat yang pertama bagi bahan yang berwarna merah. Bahan merah lah kita panggil dia. Okey. So bahan merah. Ni merah. Tak tahulah apa dia warna merah ni. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula separuh bahan hijau ni. Berapakah separuh hayatnya. Okey. Jadi sama juga separuh hayat dia di sini. Okey. Jadi cikgu letak label dan cikgu tulis kat tepi ni. Maksudnya samalah ya. Dia mereput sebanyak separuh daripada nilai nukleusnya. Tetapi bacaan separuh hayatnya, masa yang diambil adalah berbeza. Kita dapat lihat ya, ini kosong. Jadi separuh, untuk mereput separuh daripada nilai asal yang berwarna merah ini hanya mengambil masa yang lebih pendek. Berbanding dengan yang bahan hijau. Okey, bahan hijau ini untuk mereput sebanyak separuh daripada nilai asalnya, ia mengambil masa yang lama. Okey. Panjang masanya. Jadi ini bermaksud kadar masa dia lama. Okey, panjang masa dia. Okey, jadi kadar reputan dia sebenarnya adalah very slow, perlahan. Okey, perlahan sangat. So nak reput pun ambil masa yang lama barulah mereput separuh. Okey, berbeza dengan yang warna merah. Yang warna merah ini okey, masanya adalah lebih pendek. Sekejap saja, masa yang pendek. Jadi, kadar reputannya, maksudnya dia mereput dengan sangat laju. Okey, faham ya? Okey, jadi inilah perbezaan dua bahan radioaktif. Okey, jadi kita dapat simpulkan di sini bahawa semakin tinggi, okey, semakin tinggi masa separuh hayat,
maka semakin perlahan. Tak muat. Semakin perlahan kadar reputan suatu sampel radioaktif. Maksudnya dia adalah berkadar songsang. Okey? Okay, jadi jika masa adalah tinggi, jadi kadar reputan adalah rendah, perlahan. Jika masa adalah pendek, seperti merah ini, pendek masanya, maka kadar reputan dia adalah laju. Okey, macam kita bawa kereta. Kalau kereta itu laju, kadarnya laju, maka sekejap saja boleh sampai, ambil masa yang sekejap. Tetapi jika kadar kita punya laju itu adalah rendah, perlahan sahaja, maka kita ambil masa yang lama untuk sampai ke destinasi. Okey, semoga dapat difahami dengan jelas. Okey, jom kita cuba menjawab soalan yang pertama. Okey, suatu sampel bahan radioaktif di dalam bekas plumbum, digunakan bekas plumbum untuk mengelakkan sinar radioaktif keluar. Mempunyai keaktifan awal iaitu 500 S-1, saat -1. Okey, biasanya tadi kita gunakan N, sebab N itu bermaksud nukleus. Tetapi sekarang ni kita mengukur menggunakan keaktifan. Keaktifan, activity in English. Jadi kita gunakan simbol A. Okay, kita tak gunalah simbol A, N. Okay, jadi kita tukar. Ni adalah A dan ini adalah AO, iaitu permulaan. Okay, aktiviti mula-mula dia sebelum berlaku pereputan. Okay, kemudian jika separuh hayatnya ialah 7 minit, okay, bermaksud, okay, cikgu bulatkan 7 minit ini dan simbolnya adalah T1/2. Yang ini separuh hayat, T1/2. Dan berapakah keaktifannya? Soalannya dia nak tanya keaktifan selepas 28 minit. Jadi selepas 28 minit ni adalah masa, tempoh masa. Jadi untuk yang kurang memahami cerita soalan ini, maka cikgu nak share dengan anda, ya. Okey, cerita dia seperti inilah. Ada satu bahan radioaktif. Okey, cikgu buat kotak saja bahan itu. Kemudian dia mereput, okey, sepanjang 28 minit. Dalam tempoh 28 minit ni dia mereput. Okey, sehinggalah dia menjadi nukleus yang baru. Okey, jadi ini adalah AO sebelum mereput dan ini adalah nilai A yang barulah. Okey, tetapi sepanjang 28 minit ini berlaku banyak kali pereputan. Kenapa? Sebab separuh hayat bagi benda ini hanyalah 7 minit sahaja. Setiap 7 minit dia akan mereput jadi separuh. Setiap 7 minit dia mereput jadi separuh. Okey, itu cerita dia. Jadi berlaku banyak kali separuh hayat di dalam tempoh masa 28 minit ini. Okey, jadi persoalannya kita nak cari berapakah nilai A akhir ini. Okey, itu cerita dia lah. Okey, jadi jom kita buat jalan kerja. Cikgu gunakan pen yang berwarna hijau ini. Okey, jadi kita akan gunakan formula yang kita dah terbitkan tadi. Okey. Okey, ini adalah formula yang kita dah terbitkan tadi. Nilai asal, nilai yang belum reput adalah sama dengan separuh nilai asal dikuasakan mengikut bilangan separuh hayat. Okey, jadi cikgu salinlah formula ini, ya. Okey, salin di sini. Jadi N ini kita gantikan dengan A for activity, ya, keaktifan. Okey, so A, okey, kita nak salinkan. Okey, A sama dengan 1/2 nilai N. Okey, berapa bilangan separuh hayat, berapa kali. Dan juga nilai asal, keaktifan asal. Okey, ini adalah formulanya. Okey, kemudian kita nak hitung. A ini kita nak hitung. Jadi kita perlu masukkan separuh bahagi dengan N. N ini kita tak tahu nilai dia. Jadi kita kena hitung. Macam cikgu cakap tadilah. Okey, nilai keseluruhan, masa keseluruhan kita kena bagikan dengan 1 separuh hayatnya. Jika masa keseluruhan 28 minit dan separuh hayat adalah 7, jadi kita perlu bahagikan. Okey. Okey, jadi kita bahagikan dekat tepi ini. Cikgu gunakan pen yang warna pink supaya nampak beza. Okey, 28 minit, sepanjang 28 minit ini
akan berlaku, kita bahagilah seberapa banyak. Okay, dia jadi macam ni lah. N sama dengan masa bahagi dengan separuh hayat. Okay, macam di sini masa bahagi separuh hayat. Okay, jadi di sini kita nak cari N. 28 minit keseluruhan bahagi dengan satu separuh hayat, iaitu 7 minit. Jadi 28 kita bahagikan dengan 7, so kita dapat 4. Okay, so jadi 4 minit kita boleh potong. Jadi ada 4 kali nilai separuh hayat yang berlaku di sini. Bermaksud, okay, sekali separuh hayat, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okay. Ini cikgu lukiskan untuk anda. Ini kali kedua, ini kali ketiga, dan ini kali keempat. Okay, 4. Ini 7 minit, ini 7 minit, ini 7 minit, dan ini 7 minit. 7 minit kita campurkan jadilah 28 minit. Jadi ada 4 kali separuh hayat di sini. Betul kan? Sama dengan pengiraan kita lah. Kita pecahkan 28 kepada 7 minit, 7 minit, 7 minit. Okay, so kita dah dapat nilai 4, nilai N. Okay, nilai N. Jadi cikgu masukkan je lah nilai N ke atas ni. So, 4. Okay, so kat sini jadi A. Dan AO nilai asal tadi, AO tadi 500, cikgu salin sajalah. Masukkan dalam formula. S negatif 1 mesti ada. Okay, kemudian kita boleh tekan kalkulator. Boleh tengok kat kalkulator cikgu ni. 1/2. Okay, kemudian saya kuasakan dengan 4. Okay, kita dapat 1/6. Kita darabkan dengan 500. Okay, so kita tukarkan kepada perpuluhan. So, kita dapat jumlahnya ialah 31.25 S negatif 1. Jadi, A di sini asalnya adalah 500 S negatif 1. Ini adalah keaktifan asal. Tapi selepas 28 minit ia mereput sebanyak 4 kali. Okey, maka akhirnya yang tinggal hanyalah 31.25 S negatif 1 saja keaktifan selepas 28 minit. Siap. Okey, seterusnya adalah soalan yang kedua. Cikgu nak gunakan pen warna purple pula kali ini. Okey, suatu bahan radioaktif di dalam bekas plumber mempunyai separuh hayat sebanyak 5 jam. So, cikgu bulatkan, cikgu tulis T 1/2. Okey, hitungkan bilangan masa yang diambil untuk keaktifan bahan radioaktif menjadi 25% daripada keaktifan asal. Okey, so ini adalah yang akhir. Okey, keaktifan akhir. Dan ini adalah keaktifan asal. Okey, so kalau dikata keaktifan asal mestilah 100%. Kan? Sebelum dia mereput, dia ada 100%. Tetapi selepas berlaku pereputan, hanyalah tinggal 25% saja. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan situasi ini? Untuk mencari, kita nak dapatkan bilangan masa. Ini adalah soalannya. T. Okey? Jadi, kita perlu buat, mulakan dengan 100% tadi. Okay, kita tahu ini adalah nilai asal dia 100%. Jadi daripada 100 ini akan berlaku pereputan yang mana tinggal setengah daripada 100. Setengah daripada 100 ialah, okay, bahagi 2 lah. Jadi 50%. Setengah daripada 50%, okay, bahagi lagi 2. Jadilah 25%. Dah sampai. Dah sampai seperti mana yang akhir dia yang kita nak. Kalau lah dia kata 12.5%, okay, bahagi lagi 2. 12.5 barulah kita buat lagi sekali. Tapi soalannya 25 saja. So, kita berhenti sampai sini je lah. Okey? Okey, dah. Siap. Ini perjalanan cerita dia. Okey, yang kedua, kita tengok pula tentang separuh hayat. Jadi, di sini kita boleh nampak ada 2 kali reputan berlaku dengan 2 kali separuh hayat. Ini separuh hayat yang pertama. Ini adalah separuh hayat yang kedua. So, ada 1 dan 2. Okey, 2 kali. 2 separuh hayat. Jika 1 separuh hayat adalah bersamaan dengan berapa? 5 jam. Okey, 1 separuh hayat 5 jam. Cikgu tulis kat sini 5 jam. 1 lagi pun mestilah 5 jam. Separuh hayat yang sama. Bagi 1 bahan yang sama. Okey, 5 jam dan 5 jam. Okey,
Jadi soalannya berapakah masa yang diambil untuk menjadi sehingga 25? Jadi 5 jam tambah lagi 5 jam. Okey, so 5 jam tambah 5 jam bersamaan dengan 10 jam. Okey, yang mana 5 jam ini datang daripada 1 separuh hayat ditambahkan dengan separuh hayat yang kedua menjadi 10 jam. Okey, so inilah jawapannya. Mudah kan? Okey, soalan yang ketiga pula. Okey, cikgu gunakan pen warna biru pula. Okey. Keaktifan suatu sampel menjadi 12.5%. Tinggal banyak ni saja. Daripada keaktifan asal. Asal mestilah 100%. Okey, selepas 90 minit. Jadi ini cikgu bulatkan dan ini adalah T dia. Okey, sepanjang daripada 100 ke 12.5. Okey, soalannya berapakah separuh hayat? Soalan yang sebentar tadi kita belajar nak cari T. Sekarang ni kita nak cari separuh hayat pula. Okey? Okey. So, macam biasa kita akan tulis dulu perjalanan cerita dia dulu. Okey, cerita dia asal 100. Kemudian berlaku rebutan menjadi separuh daripada nilai asal iaitu 50%. Separuh lagi daripada 50% ini ialah lupa pula kita nak tekan kalkulator. Okey, jadi 50 bahagi lagi 2 jadilah 25. Okey, kemudian berlaku lagi sebab kita tak sampai lagi 12.5 ni. Kita masih mencari-cari. Bahagi lagi 2. Kita dapat 12.5 dah sampai. 12.5%. Dah, kita stop di sini sebab soalannya memang sampai di sini saja. Okey, siap perjalanan cerita. Kemudian dia cakap selepas 10 minit. Maksudnya daripada 10 ke 12.5 ini sepanjang cerita ini berlaku dalam masa 90 minit. Semua ini berlaku dalam masa 90 minit. Dan jom kita tengok berapa separuh hayatnya dalam cerita ini. Okey? Sepanjang 90 minit. Jadi di sini satu anak panah, satu separuh hayat. Satu anak panah, satu separuh hayat. Okey, jadi di sini ada 2 anak panah, ada 3 separuh hayat. Okey, yang cikgu bulatkan. 3 kali separuh hayat berlaku dalam masa 90 minit. Jadi dia nak cari berapakah separuh hayatnya. Senang je lah. Jadi sepanjang 90 minit ini, okey, kita bahagikanlah dengan 3 kali separuh hayat. Jadi 90 minit dibahagikan dengan 3 kali bermaksud 30 minit. Maksudnya setiap kali separuh hayat ini adalah 30 minit. Kalau anda tak percaya pun kita boleh kira. Okey, cikgu tulis kat sini 30 minit setiap anak panah. Okey, so 30 tambah 30 tambah 30 kita akan dapat total 90 minit. Jadi inilah jawapannya. Jadi T1/2 ialah 30 minit. Okey, kita teruskan dengan soalan kita yang terakhir, iaitu soalan 4. Okey, berkaitan dengan nisbah. Okey, nisbah bilangan nukleus bagi bahan X kepada bahan Y dalam satu sampel seketul batu. Okey, maksudnya ada dalam satu batu ni, cikgu lukis batu. Okey, so kita akan dapat dia ada X dan ada unsur Y. Okey, so maksudnya ada X dan Y lah kat dalam batu ni. Okey, yang mana nisbahnya X kepada Y ini adalah 7 kepada 1. Jadi di sini cikgu tulis X kepada Y ialah 7 kepada 1. Maksudnya 7X dan 1Y. Okey, semasa pembentukan awal sampel batu, tiada sebarang unsur X. Okey, maksudnya sebelum batu itu dijumpai, jadi dikata tiada X. Maksudnya batu itu ada Y sahaja. Okey, jadi kita boleh nampak dekat sini jelaslah yang sebenarnya X ini ialah anak, nukleus anak. Okey, hasil. Dan Y itu adalah induk daripada ayat ini. Okey, jika Y mereput, okey, Y mereput menjadi X. Ni betul lah, Y jadi X. Okey, dengan separuh hayat adalah 50 juta tahun. Okey, cikgu bulatkan dan ini adalah separuh hayat.
Okey, anggarkan usia batu tersebut. So, kita nak cari usia batu. Okey, mudah je. Jadi, saya dah siap-siap dah lukis tabel untuk bagi anda lebih faham. Okey, kita mulakan dengan separuh hayat. Okey, asalnya, untuk asal, okey, bilangan nukleus yang belum reput adalah nilai dia NO. Betul kan? Jadi, bilangan ni belum reput ya. Tapi yang telah reput adalah kosong sebab dia tidak ada berlaku pereputan lagi. Tapi selepas separuh hayat yang pertama, okey, yang belum reput menjadi separuh. Okey, sebab separuh lagi dah mereput. Jadi yang telah reput juga adalah separuh. 1/2. Jadi dekat sini setengah belum reput, setengah lagi telah reput. So, campur jadi 1. Okey, seterusnya pula berlaku separuh hayat yang kedua. Okey, setengah lagi daripada setengah ni, 1/2 daripada 1/2 adalah suku kan? Jadi 1/4 NO. Maksudnya di sini 1/2 tadi kita kuasa 2 lah. Okey, jadi 1/4. Okey, maksudnya tinggal suku saja. Tetapi yang telah reput, jika yang dah reput suku, maksudnya yang telah reput adalah 3/4 lah. Okey? Suku dah mereput, tinggallah 3/4 yang belum reput. Okey, maaf, 1/4 telah belum reput. Okey, belum reput. Okey, ini belum reput. 3/4 telah reput. Okey, yang reput ni cikgu warnakan lah. Senang nak faham kan? Okey, so 3/4 ni telah reput. Okey, kemudian berlaku lagi sekali separuh hayat. Okey, jadi 1/2 tadi kita kuasa dengan 3 sebab 3 kali dah. Jadi 1/8. 2 kuasa 3, 8. Okey, 1/8. Bila 1/8 telah pun belum reput, jadi yang telah reput adalah 7/8 lah. Kan? 1/8 tambah 7/8 kan jadi 1. Jadi kalau 1/8 belum, 7/8 sudah. Okey, so kita dah dapat bacaan ini. Jadi kita nak buat nisbah. Untuk nisbah, okey, dia perlulah anak kepada induk, kepada asal. Okey, selepas dan sebelum. Okey, jadi dekat sini nisbah dia mestilah nisbah. Okey, jadi nisbahnya di sini tiada nisbah sebab tiada pereputan. Di sini pula kalau kita lihat, okey, kita nak buat nisbahnya ialah nisbah X kepada Y. Okey. Selepas dan sebelum. Okey, jadi di sini ini adalah X lah yang telah reput. Okey, yang ini pula yang belum ialah Y. Okey. Jadi kita nak tengok kat sini nisbah yang telah reput adalah setengah. Okey, kepada setengah. Okey, jadi setengah kepada setengah kita dapat 1 nisbah 1. Okey, kat sini pula X kan. Okey, 3/4 kita ambil X. Okey, kepada Y iaitu 1/4. Okey, jadi nisbahnya ialah 3 nisbah 1. Seterusnya, ini pula X kepada Y. Jadi X adalah 7/8. Nisbah kepada Y-nya adalah 1/8. Jadi nisbahnya adalah 7 nisbah 1. Okey, dekat soalan pun memang dia nak 7 nisbah 1. Kalaulah lebih besar, nisbah yang kita nak, kita kena tambah lagi satu kolom dan buat lagi untuk 4 separuh hayat. Mudah je kan? Okey, kemudian kita dah nampak kat sini. Inilah yang kita nak cari dalam keadaan nisbah 7/1. Hasil akhir yang kita jumpa. Okey, kita berhenti kat sini. Jadi kita boleh nampak kat sini dalam 7/1 adalah sebanyak 3 kali separuh hayat. Okey, jika satu separuh hayat adalah 50 juta tahun, jadi berapakah usia? Untuk kita hitung usia, cikgu buat kat bawah ni ya. Okey, jadi usia batu itu ialah sama dengan 3 kali separuh hayat. Okey, kita darabkan dengan
satu separuh hayat, iaitu 50 juta tahun. Okey. Jadi sebenarnya usia batu itu ialah 150 juta tahun. Okey, satu separuh hayat 50 juta, jika 3 separuh hayat jadilah 150 juta tahun, dan itulah usia batu tersebut. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu untuk subtopik 6.1 ini, dan semoga bermanfaat. Jika ada sebarang soalan atau komen, boleh komen di ruangan komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Bye.